Okey. Sejauh yang lain-lain tu baru datang. Siapa yang kali pertama datang ke One Center? Selamat datang. Siapa yang dah biasa datang ke One Center? Selamat kekal di sini. Baiklah. Terlebih dahulu saya rasa syukur alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala dapatlah kita semua bersama-sama pada malam ini, dan juga syukur alhamdulillah Allah berikan kita satu nikmat, iaitu berada dalam keadaan beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Sebab itu pun satu nikmat bagi kita. Dan sebelum saya teruskan dengan tajuk kita pada malam ini, saya nak tanya sedikit dulu, berapa ramai antara tuan-tuan dan puan-puan yang pernah dengar talk saya, ceramah saya sebelum ini? Boleh angkat tangan yang pernah dengar. Okey, siapa yang pertama kali dengar saya bercakap? Boleh angkat kaki atau angkat tangan. Yang first time boleh angkat tangan ke? First time. Okey, yang first time ya. Okey, saya lihat separuh adalah pertama kali dengar saya bercakap. Kalau begitu, izinkan saya perkenalkan diri saya sedikit sebanyak. Kata pepatah Melayu, tak kenal maka tak cinta. Jadi kita berkenal-kenalan dulu, pasal cinta belakang kira. Tuan-tuan dan puan-puan, seperti mana pagi tadi, sama je intro dia. Okey, saya ni bukan ustaz, dan confirm saya bukan ustazah. Okey, itu memang intro saya daripada dulu-dulu lagi. Okey, kenapa saya kata saya bukan ustaz? Yang pertama, disclaimer, saya tak mengaku ada didikan formal dalam agama Islam. Saya tak mengaku orang cerdik pandai. Dan sebab kedua, nak sampaikan mesej, walaupun bukan ustaz, saya berdakwah. Kerja dakwah ni kerja semua orang Islam. Dan yang keduanya, nama saya Syakirit bin Kakulal Govindji. Sebab kita di Malaysia, kita biasa orang masuk Islam je akan suruh tukar nama bapa jadi Abdullah. So itu pun menjadi satu isu bagi sebahagian besar mereka yang memeluk agama Islam, yang mana keluarga mereka tu rasa satu marah sebab anak dia tinggalkan agama lama. Okey, kemudian buang bapa pula tu. Lepas tu jadikan Abdullah jadi bapa dia. So itu antara faktor antara non-Muslim tu, kalau anak dia masuk Islam mereka tak suka. Kadang-kadang mereka tak kisah, mereka lebih okey kalau anak masuk Kristian berbanding dengan masuk Islam, sebab dia hilang anak bagi dia. Dah lah pakaian pun ditukar pakaian Melayu, makanan pun tukar makanan Melayu. Lepas tu ada pula dapat pahaman tak boleh tinggal dengan mak bapak lagi dah, sebab mak bapak kafir. Tak boleh duduk sama-sama makan dengan mereka sebab tak halal makanan tu, sebab mak dia kafir, orang kafir masak tak halal. So macam-macam lah kita akan dapat. Clear ke? Ada antara mereka ni yang sebenarnya dah masuk Islam, satu keluarga, ini Chinese, dah masuk Islam. Kemudian satu hari tu, yang isteri tu lah datang jumpa saya. Dia kata, Brother Shah, sudah masuk Islam tak boleh cakap Cina lagi ke? Saya kata, kenapa? Boleh je, tak ada salah pun cakap Cina. Kenapa cakap macam tu? Dekat kampung dia, dia pergi ke pasar untuk beli sayur. Dia beli dengan orang Cina, cakap Cina supaya dia boleh dapat murah sikit, dapat diskaun. Sama-sama cakap Cina. Datang pula satu makcik Melayu tu lalu, dia marah. Lu sudah masuk Melayu, mana boleh cakap Cina lagi? Dia marah macam tu. So itu yang dia tanya. Lepas tu dia kata dia jawab balik. Saya tanya dia balik, macam mana kamu jawab balik? Dia kata dia jawab balik, Nabi Muhammad dulu pun bukan pandai cakap Melayu mah. Oh, pandai pula dia jawab balik. Okey. Jadi macam-macam lah persoalan yang ada ya. Okey. Dan saya telah memeluk Islam 23 tahun yang lepas. Selalu orang bertanya dengan saya bagaimana saya masuk Islam. Nak tahu ke bagaimana saya masuk Islam? Nak tahu? Yang datang pagi bengkel tu memang mereka dah tahu dah. You nak tahu ke? Baiklah. Nak ya? Okey, saya bagi tahu. Saya masuk Islam ni dengan ucap 2 kalimah syahadah. Sekarang semua dah tahu kan macam mana saya masuk Islam? Kan? Jawapan ni betul kan? Apa dia? Nak tahu cara dia je. Nak tahu cara dia saya masuk Islam? Yang itu panjang cerita dia. Okey, kalau pendek kan jadi 3 hari 2 malam. Nanti tengoklah kalau ada kesempatan saya selitkan balik. Okey, tajuk kita malam ni apa dia? Islam best
gila. Kalau sebut Islam gila, itu maksud lain. Okey, tapi yang kita sebut ni Islam best gila. So bila sebut Islam best gila, artinya apa? Islam bukan best, tapi best yang sangat-sangat best. Setuju? Okey, saya nak tanya soalan. Berapa ramai di antara tuan-tuan dan puan-puan kata yang percaya Islam best gila? Angkat tangan. Oh, saya lihat semua angkat tangan. Kalau begitu, tajuk cerita saya sudah pun tercapai. Maka saya rasa saya pun boleh berhenti sekarang. Sekian, terima kasih. Betul ke? Ke nak sambung lagi? Sambung lagi. Okey, kalau nak sambung lagi, kita buat santai-santai, boleh? Okey, saya nak tanya, you all ni nak original recipe ke ataupun nak hot and spicy? Nak original ke? Kalau original tu saya bawa yang biasa-biasa aja. Tapi kalau nak hot and spicy tu, kita buat provokasi sikit. Hot and spicy. Betul ya? And remember, you ask for it. Nanti tak boleh marah dengan saya tau. Okey, so kalau dah minta hot and spicy, saya kena minta lesen dulu. Boleh ke cakap terus terang? Okey ke cakap terus terang? Tak apa ke? Sebab masyarakat kita nak cakap sesuatu kena berlapik. Kadang-kadang kita terlalu banyak berlapik, mesej tak sampai. Kadang-kadang orang dia tak faham pun bagian mesej. Yang dia faham tu bagian lapik. Sebab lapik dia tebal gila. So malam ni kita cakap terus terang. Dan kalau ada benda yang saya cakap dan anda tak setuju, anda rasa apa yang saya cakap tu salah, apa anda buat? Pendam saja sebagai menghormati penceramah. Betul kan? Salah. Islam yang saya faham bukan macam tu. Islam yang saya faham, walaupun saya penceramah pada malam ini, saya tetap manusia biasa, ada buat salah dan silap. Kalau saya salah atau silap, apa anda buat? Tegur saya balik. Sebab kalau anda tak tegur saya pun tak perasan saya silap, saya akan ulang kesilapan yang sama di masa-masa depan. Do you love me? If you love me, and if I do mistakes, what do? You correct me. Setuju? Bila anak buat kesilapan-kesilapan, sebagai ibu bapa, perlu tak kita tegur? Kita perlu tegur supaya dia faham benda tu adalah silap. So macam tu juga ya. Alright. Okay. So kita dah ada ground rule, kita boleh cakap terus terang. Clear? Now we continue. Tajuk ni Islam best gila. Betul ke Islam best gila? Betul ke? Tadi anda semua mengaku Islam best gila, betul? You all admitted Islam best gila. But my question to you now is truly Islam best gila? Betul ke Islam ni best gila? Ya ke? Kalau Islam best gila, dia kenapa ada orang yang murtad? Dia kenapa ada orang yang meninggalkan agama Islam? Kalau Islam best gila, saya nak tanya soalan. Apa pandangan non-Muslim cara umum, cara general? Apa pandangan non-Muslim terhadap agama Islam? Best ke tak best? Best ke tak best? No. Ramai non-Muslim hari ini, apa tanggapan mereka tentang Islam? Islam ni agama pengganas, teroris, fundamentalist, ekstremis, suicide bombing, jihad, berperang sini sana. Setuju? Bunuh sini, bunuh sana. Agree? Islam menindas wanita. Adakah Islam berlaku adil antara lelaki dan wanita? Adil ke tak adil? Lelaki je adil, perempuan tak ada pun, seniap je. Kalau betul adil, kenapa lelaki boleh kahwin 4? Kenapa ada poligami? Kalau benar-benar adil, kalau lelaki boleh kahwin 4, perempuan pun boleh kahwin 4, baru adil. Setuju tak? Ini orang tanya balik. Kalau kamu kata Islam adil antara lelaki dan wanita, bila kita solat berjemaah, lelaki safnya di mana? Di depan. Di mana saf wanita? Belakang. Lelaki di depankan, wanita di belakangkan. Mana adil? Harta pusaka, lelaki dapat 2 kali ganda berbanding dengan
wanita. Adil ke? Lelaki memanglah angguk adil. Okey, kalau betul-betul adil, kenapa tak bagi sama rata? Soalannya valid ke tak valid? Valid. Kalau kamu kata Islam ni best gila, banyak negara-negara di dunia ni yang miskin tu daripada kalangan orang-orang Islam. Kalau Islam best gila, kenapa orang Islam sendiri pun yang miskin? Kenapa orang Islam pun susah? Tuhan Islam ni power ke? Tuhan Islam ni maha berkuasa ke? Kalau betul lah Tuhan Islam ni maha berkuasa, kenapa Tuhan Islam tak tolong orang Islam sendiri? Tengoklah orang Islam jadi mangsa sini, mangsa sana. Betul? So betul ke Islam ni best gila? Ingat ya, you all yang minta hot and spicy, tak boleh marah tau. Dan kita ada perjanjian cakap terus terang. So betul ke Islam ni best gila? Adakah Islam ni agama yang senang atau susah? Okey, Islam ni senang ke susah? Senang. Mulut jawab senang, hati rasa susah. Okey? Ini tak boleh buat, itu tak boleh buat, ini salah, itu salah, ini haram, itu haram, ini dosa, itu dosa, ini masuk neraka, itu masuk neraka, ini wajib, itu wajib. Islam senang ke susah? Senang. Dalam hati? Susah. Contoh, pagi tadi nak bangun solat subuh, senang ke susah? Satu jihad tu. Termasuk lelaki, berapa ramai orang Islam masuk aja waktu subuh datang bulan. Sebab dia tak bangun solat subuh. Bukan yang ini tengok muka dekat sini semua nampak macam beriman aja. Ya ke? InsyaAllah. Okey, clear? Tetapi kadang-kadang orang lelaki pun tak bangun solat subuh. Kenapa? A, B, C. Apa dia? Allah bagi cuti. Sound familiar? Kalau betul lah Islam ni senang, okey, kalau betul Islam ni senang, kenapa satu bulan Ramadan kena puasa? Lepas tu daripada subuh sampai maghrib tak boleh makan, tak boleh minum, setitik air pun tak boleh minum, batal puasa. Habis lapar dahaga, kesian tau. Ada orang tak tahan puasa tapi terpaksa puasa. Lepas tu kalau tak puasa kena tangkap nanti. Itulah ramai orang Melayu biasa dia tak boleh makan di kedai Cina, kecuali bulan Ramadan saja. Bulan Ramadan je dia cari kedai Cina, dia pergi dekat bahagian belakang-belakang, biasanya ada langsir, tutup dengan langsir, dia makan dekat situ, sorok-sorok, sembunyi-sembunyi. Tapi kalau bukan Ramadan biasa tak masuk pun. Sound familiar? Kalau betul lah Islam ni agama yang senang, agama yang mudah, okey, kenapa kerbau pendek tak boleh makan? Tahu kerbau pendek? Nama tu sensitif bagi orang-orang Melayu. Dulu masa saya kecil-kecil dulu, orang Melayu tak boleh sebut nama tu tau. Kalau sebut je nama tu, dia tak boleh telan air liur. Dia kat ludah, pui pui pui, boleh banjir kilat satu kanggar. Biasa dia akan sebut ba alif ba ya. Itu antara huruf-huruf Jawi yang mula-mula saya belajar. Ataupun dibunyikan oing oing ataupun on on. Kalau betul Islam ni agama yang mudah, kenapa tak boleh minum arak? Apa salah ni minum arak? Minum sikit je, jangan mabuk pun, just sikit je, nak feeling aja. Tapi janganlah minum sampai mabuk. Tahu kan arak bahasa Inggeris sebut apa? Beer. Macam mana nak eja beer? B-E-E-R. Apa maksud dia? Beginning enjoy, ending regret. Faham sekarang maksud dia? Kenapa dalam Islam ni tak boleh nak berjudi? Apa salah berjudi? Mana tahu kita kesempitan duit, kena pula tikam nombor, kita menang pula, dapat selesaikan banyak masalah kewangan. Betul tak? So apa salahnya kalau berjudi? Kata Islam senang, tapi bila masuk Islam kena potong. Tahu kan kena potong? Bukan potong bil elektrik tau. Okey, apa dia? Sunat, berkatan.
Faham? Kadang-kadang kan kalau ada orang Islam baru masuk Islam, dia dapat tahu orang ni baru masuk Islam, dia biasa tak tanya dah makan ke belum, ada masalah apa-apa ke, boleh saya tolong ke. Tak, soalan pertama dia katanya ialah dah potong belum. Penyibuk antara bangsa. Maaf cakap ya, dia tunjuk pun tak betul, dia tunjuk kena potong pun tak betul. Bila tunjuk kena potong, bukan tunjuk macam ni, tunjuk macam ni, potong habis. So Islam ni senang ke susah? How you answer this question? Kalau you kata Islam best gila, dan kenapa orang Islam sendiri rasa Islam tak berapa best? Betul ke Islam ni best gila? Let us discuss one by one. Saya nak ambil daripada sejarah Nabi dulu, boleh ke? Okey, Islam ni bermula lebih kurang sudah berapa tahun? Lebih kurang aja 1400 tahun, betul? Salah. Islam bukan bermula daripada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi Islam daripada zaman sejak azali lagi, daripada Nabi Adam lagi. Clear ke? Are we good? Okey, tapi kita nak fokus kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad lahir di kalangan orang-orang Arab Quraisy. Dan pada waktu itu mereka ni musyrikin dan mereka dikenali sebagai Arab Jahiliyah. Setuju? Datang Nabi seorang je Nabi dapat wahyu daripada Nabi, sampaikan pada isterinya Khadijah, disampaikan pada sahabat-sahabat yang lain, satu demi satu mula masuk Islam. Dan pada peringkat awal mereka menentang Nabi, betul tak? Sehingga nak membunuh Nabi, berlaku ancaman pada nyawa Nabi, sehingga berlakunya peristiwa hijrah daripada Mekah ke Yathrib, atau lebih dikenali sebagai Madinah. Are we good? Tapi dalam tempoh 23 tahun sebagai seorang Nabi, dia telah mengubah bangsa Arab Jahiliyah tadi, bangsa Arab yang berpuak-puak, yang berkabilah, yang selalu berperang antara satu sama lain, yang bergaduh antara satu sama lain, yang minum arak bukan macam kita. Bukan maksud saya kita, means kita zaman sekarang, manusia zaman sekarang. Kalau orang yang minum zaman sekarang ni, dia minum guna gelas, kalau dia order pun jug. Tapi kalau zaman tu, mereka ni kalau minum arak, mereka bawa dalam drum, tong-tong. Boleh faham ke? Tetapi bila turunnya ayat Al-Quran dalam surah Maidah, surah nombor 5 ayat nombor 90, Allah Subhanahu Wa Taala mengharamkan arak. Okey? Diharamkan arak. Bila sahabat, ada antara sahabat tu tengah minum arak, lepas tu sahabat lain kata dah turun wahyu, arak sudah diharamkan. Apa sahabat yang tengah minum tu buat? Okey, biar aku habiskan. Okey, sebab tak baik membazir. Mereka buat macam tu ke? Tak. Bila mereka tahu ada wahyu turun, arak tu haram, mereka terus buang. Tak ada lagi rasa ragu-ragu atau apa-apa, tak ada. Ini menunjukkan iman mereka. So poin yang saya nak bagi tahu, Nabi seorang, bermula dengan Nabi seorang boleh mendidik sahabat sampai bila dapat je wahyu, dapat je arahan daripada Nabi, terus. Ini cara umumnya, clear ke? Kalau ini perintah daripada Allah SWT, tanpa mereka ragu-ragu, mereka terus ikut. Soalan, bagaimana Nabi boleh mengubah bangsa Arab Jahiliyah sehingga seluruh Jazirah Arab masuk Islam? Bukan setakat itu, malah Islam mula tersebar luar daripada Jazirah Arab. Dan bila Nabi wafat, para sahabat sambung kerja-kerja tadi, dan Islam tersebar ke 4 penjuru dunia. Yes or no? Betul ke tak betul? Dan kalau berlaku benda-benda tu, mestilah Islam best gila. Sebab kalau Islam tak best gila, orang takkan sebarkan agama Islam. Islam tersebar ke Eropah, ke Andalusia, ke Spanyol. Islam tersebar ke Afrika, tersebar ke Asia, tersebar ke India, tersebar ke China, tersebar ke tanah Melayu. Kalau orang Melayu, kalau awal-awal dulu
agama apa ya? Agama Hindu, ada yang mungkin kata animisme, ada yang mungkin kata Buddha, tapi bukan beragama Islam. Jadi siapa yang membawa Islam ke tanah Melayu? Ada yang kata daripada pedagang Cina, ada yang kata pedagang India, ada yang kata pedagang daripada Arab. Dan antara tanda-tanda yang paling awal kita ada tentang adanya Islam adalah batu bersurat yang dijumpai di pantai negeri Terengganu. Itu daripada jalan negeri Cina. Boleh faham ke? Clear? Islam telah memerintah dunia selama 800 tahun, 1000 tahun. Islam jadi peneraju dunia. Kalau mereka kata dulu ni the dark ages of the world, bukan dark ages of the world. Yang itu Eropah dark ages. Tapi Islam flourishing. Tetapi 200-300 tahun yang kebelakangan ini, umat Islam semakin mundur. Bukan agama Islam. Agama Islam sempurna. Tapi orang Islam yang semakin mundur. Setuju tak? So far you all agree with the timeline? Setuju ya? Okey. Kalau kita tengok keadaan orang Islam daripada hari ke hari menjadi semakin teruk, semakin teruk, semakin teruk. Yes or no? Kalau kita tengok 20 tahun yang lepas, keadaan umat Islam parah, teruk. Tapi kita tengok 5 tahun selepas itu, iaitu 15 tahun yang lepas, semakin teruk. 5 tahun selepas itu, iaitu 10 tahun yang lepas, semakin teruk. Dan sekarang kalau banding dengan 10 tahun lepas, macam mana keadaan orang Islam? Semakin elok ke semakin teruk? Semakin elok ke semakin teruk? Semakin teruk. Betul atau tak betul? You all agree with me? Yes. Okay, 10 years ago apa masalah kita? September 11. Tu je. Masa tu adakah masalah tentang ISIS, Daesh, benda-benda macam tu? Tak ada. Tapi kalau sekarang, keadaan semakin teruk ke semakin elok? In general semakin teruk. In general ada penambahbaikan in certain areas, tapi cara umumnya semakin teruk. Soalan, are you happy with the condition of the Muslims today? Adakah anda puas hati dengan keadaan orang Islam hari ini? Puas hati ke? Tak. Kalau kita tak ubah, kalau kita tak berubah diri kita, jangan cakap tentang orang lain, kalau kita sendiri tak berubah dengan cara kita, pendekatan kita, pemikiran kita, perbuatan kita, pendekatan kita, kalau kita tak berubah, adakah keputusan atau hasil akan bertukar? Are you happy with the condition of the Muslims today? No. Do you want to see change? Yes. But who has to change? Don't say we, say me. Jangan cakap kita, cakap saya. Bila sebut kita, apa sikap kita? Kalau aku tak buat pun tak apa, ada orang lain yang buat. Itu sikap kita. Dan orang lain dah siapa? Tak apalah, aku tak buat pun tak apa, adalah orang lain yang buat. Yang orang lain tu dia rasa apa? Aku tak buat pun tak apa, adalah orang lain yang buat. Akhirnya orang Islam ramai-ramai tak buat apa-apa, kecuali beberapa saja. Yang lain tu semua rasa orang lain akan buat. Dan bila kita tengok keadaan tak change, what happens now? We start blaming other people. Yes or no? Kita salahkan orang lain. Ini salah kerajaan, ini salah ustaz, ini salah jabatan agama, ini salah masjid. Kita salahkan orang lain, kecuali seorang yang kita tak salahkan. Siapa? Orang yang berada dalam cermin. Bila kita pandang arah cermin, bila kita tentu berdiri depan cermin, pandang direct ke cermin, ada orang kan dalam cermin tu. Kecuali dia je kita tak salahkan. So bila kita blame, masalah selesai ke tak selesai? Masalah tak selesai. Saya salahkan dia, dia salahkan orang sana, orang sana salahkan orang situ, orang situ salahkan orang sini, orang sini salahkan saya balik. Sampai pada saya, apa saya buat? Saya pass balik pada dia. So kita orang Islam sibuk saling blame, memblaming antara satu sama lain. Betul atau tidak? Adakah masalah selesai dengan memblame orang lain?
Dan hari ini kita menyalahkan pihak-pihak lain. Kenapa hari ini umat Islam lemah? Sebab ini adalah ancaman Kristianisasi. Sebab ini adalah agenda Yahudi. Sounds familiar? Dengan menyalahkan orang lain, adakah masalah akan selesai? No. But who has to change? Me. Kalau setiap orang Islam berfikir, daripada menyalahkan orang lain, kalau dia boleh berfikir, what can I do? Boleh faham ke? Hari ini ada berapa ramai orang Islam di atas muka bumi? Lebih kurang 1.8 bilion. Kalau masing-masing, of course ada yang kecil dan sebagainya, tapi yang boleh berfikir akhir balik, kalau masing-masing berfikir, what can I do? What can I do? Ada tak perubahan? So who has to do? Us. Hari ini bila kita tengok keadaan umat Islam yang begitu lemah dan sebagainya, kita salahkan orang lain. Soalan yang saya nak tanya, adakah agama Islam agama hak atau batil? Agama hak. Setuju semua? Selain daripada agama Islam, selain daripada pemikiran-pemikiran Islam, pemikiran lain yang bercanggah dengan Islam, semuanya adalah batil. Setuju? Okey, semuanya adalah batil. Agree with me? Okey, kita ambil contoh. Surah Al-Baqarah, surah nombor 2 ayat 256. Okey, sebentar ya. Bro, boleh tutup pintu ke? Okey, terima kasih. Thank you. Okey, kita ambil contoh surah Al-Baqarah, surah nombor 2 ayat 256. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la ikra hafidin. Apa maksud dia? Tiada paksaan dalam agama. Okey, soalan, kenapa dalam Islam kita tak perlu paksa? Baca sambungan ayat tadi. Sebabnya hak tak sama dengan batil. Aperti hak benar, aperti batil palsu. Yang hak tak sama dengan batil. Setuju semua? Cross reference surah Isra surah 17 ayat nombor 81. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang bermaksud, katakan yang hak sudah sampai dan batil itu lenyap. Yang batil sifatnya memang akan lenyap. Bila sampai hak, apa berlaku pada batil? Hilang. Contoh, kalau bilik ini gelap gelita, penuh dengan kegelapan, kita pasang lampu, apa akan berlaku? Dia jadi terang. Apa berlaku pada kegelapan? Bukan hancur. Kalau hancur boleh kutip-kutip balik, dia akan hilang. Setuju? Seolah-olah kegelapan ini tak wujud. Actually kegelapan memang tak wujud. Darkness is a result of absence of light. Boleh faham ke? Are we good? Bila sampai cahaya, apa berlaku pada kegelapan? Kegelapan akan hilang. Bila sampai hak, apa berlaku kepada batil? Batil akan hilang. Soalan, hak takut kepada batil atau batil takut kepada hak? Sepatutnya apa? Batil takut kepada hak. Adakah hak perlu takut kepada batil? Tak. Dan kita percaya agama Islam agama hak. Dan mana-mana pemikiran yang bercanggah dengan Islam selain daripada Islam, semuanya adalah batil. Dan kenapa pula kita orang Islam rasa terancam? Ancaman ini, ancaman itu, kita salahkan orang ni, kita salahkan orang itu. Contoh, bila syaitan berbisik menyesatkan manusia, adakah kita nak salahkan syaitan? Kita nak salahkan syaitan kah? Tidak. Dia buat kerja dia kan? Betul ke tak betul? Syaitan buat kerja dia kan? Memang kerja syaitan apa? Menyesatkan manusia. Cuma syaitan istiqamah. Syaitan rajin. Syaitan tidak mudah putus asa. Syaitan kreatif. Betul? Setuju semua? Soalan, syaitan di zaman Nabi dan para sahabat, syaitan di zaman itu aktif ke tak aktif?
Aktif. Orang Islam di zaman Nabi, sahabat dan sebagainya, mereka tu aktif ke tak aktif dalam berdakwah dan sebagainya? Aktif. So bila sama-sama aktif, hak dan batil sama-sama aktif, tak ada masalah bagi hak. Hari ini syaitan aktif ke tak aktif? Aktif. Berarti syaitan tak berubah, ya? Orang Islam aktif tak dalam buat kerja-kerja dakwah? Tak. So apa yang jadi masalah sekarang? Masalah bukan terletak pada batil, masalah terletak kepada kita orang Islam. Kita yang mengaku kita ada hak, tetapi kita tak buat kerja. Are we good? Clear? Kita dah tugaskan. Kita ambil contoh. Dalam surah Ali Imran, surah nombor 3, ayat nombor 110, Allah Subhanahu wa taala berfirman, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Biasa dengar ayat ni? Kamu, iaitu umat Nabi Muhammad, kamu adalah sebaik-baik umat yang lahir di kalangan manusia. Pernah dengar ayat ni? Bila kita dengar ayat ni, apa sikap kita? Apa kita rasa? Yes, kita lah orang Islam, guarantee masuk syurga. Kita ni orang Islam, confirm masuk syurga. Jahat macam mana pun tetap masuk syurga. Kalau masuk neraka pun sekejap aja, pejam mata tahan, akhirnya pasti masuk syurga. Orang kafir semua masuk neraka. So kita dah ada attitude holier than thou. Kita dah ada satu sikap, aku ni Islam, confirm masuk syurga. Soalan, setiap penghormatan akan datang bersama-sama dengan tanggungjawab, betul? Lagi besar suatu penghormatan, lagi berat tanggungjawab yang perlu dipikul. Bila Allah Subhanahu wa taala berfirman, okey, kita umat Nabi Muhammad, kita adalah umat yang terbaik, itu satu penghormatan yang cukup besar. Apakah tanggungjawab yang Allah amanahkan di atas bahu kita supaya kita layak digelar sebagai khairah ummah? What is the condition? Kita baca sambungan ayat tadi, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kerana kamu menyeru kepada kebaikan, mencegah kemungkaran dan beriman kepada Allah. Kenapa kita khairah ummah? Kenapa kita umat yang terbaik? Sebab kita lakukan amar ma'ruf, nahi munkar. Yes or no? Soalan, kalau kita tak buat amar ma'ruf nahi munkar, adakah kita khairah ummah? No. Because the condition to be the best of people evolve from mankind, the condition is you enjoin what is right, you forbid what is wrong, and you believe in Allah. If we do not enjoin what is right, if we do not forbid what is wrong, and we do not believe in Allah, then we do not qualify to be called as the best of people. Tuan-tuan dan puan-puan, adakah semata-mata kita hari ini mengaku kita Islam, my card kita ada tulis Islam, automatik ke kita masuk syurga? Adakah di akhirat malaikat akan suruh orang Islam beratur, orang Malaysia beratur, keluarkan my card masing-masing? Lepas tu malaikat pun cek, dan my card ada Islam, masuk syurga. Ada Islam, masuk syurga. Tak ada Islam, masuk neraka. Ya ke? Kita masuk syurga adalah dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, bersabit dengan amalan yang kita lakukan. Betul? Hanya kerana kita Islam, belum lagi qualify kita masuk syurga macam tu. Dan kita mengaku kita Islam, datang bersama-sama dengan tu adalah tanggungjawab yang perlu kita mainkan sebagai seorang Muslim. Agree with me? You guys agree? See the point? So now if you want to see the change, be the change that you want to see. Okay? Be the change that you want to see. Are we good? Okay, let's continue. Let us continue. Brothers and sisters, kalau kita orang Islam tak berubah,
kita akan jadi semakin teruk, semakin teruk, semakin teruk. 5 tahun akan datang, di mana keadaan orang Islam? 20 tahun akan datang, di mana keadaan Islam? Berapa umur adik dekat belakang, adik lelaki tu? Berapa tahun? 6 tahun. Kalau adik perempuan ni darjah 3, berarti umur 10 tahun, 9 tahun ya. 9, 6 tahun. Kalau 5 tahun akan datang, berapa umur mereka? 20 tahun akan datang, berapa umur mereka? Kalau 20 tahun akan datang, umur masing-masing 26 dan 29 tahun. I mean, kita masing-masing kita ada anak, cucu, anak saudara dan sebagainya. The next 10 years, the next 20 years, the next 30 years, what will be the condition they are going to live in? If we are still alive, kalau kita masih hidup, macam mana suasana orang Islam? If we don't change anything today, it will become worse and worse. Kalau dulu saya tengok keadaan orang Islam dah kira worse. Dalam bahasa Inggeris disebut apa? Worse. Daripada bad become worse. Apa arti worse? Paling teruk. Dia tak boleh teruk daripada tu lagi. Tapi daripada worse menjadi worse. Itu pun kita rasa dah teruk sangat. Daripada worse menjadi worse. Kemudian daripada worse menjadi worser. Lepas tu worser menjadi worseres. Istilah tu kalau kita cari dalam kamus memang tak ada. Tapi tahu tak kenapa saya sebut istilah-istilah tadi? Ini ceramah saya kan? So ke hati saya lah nak sebut macam mana. Berarti tuan-tuan dan puan-puan kalau bagi ceramah, cakaplah cara sendiri. Tapi poin yang saya nak bagi tahu, kita rasa keadaan dah paling teruk, tapi menjadi lebih teruk, dan kita rasa tak mungkin lebih teruk, menjadi lebih teruk. Kalau sebelum September 11, okey, kita dah rasa orang Islam memang dalam keadaan yang sangat-sangat teruk. Lepas tu berlaku pula September 11. Setuju? Do you still remember? Yes. Okey. Lepas tu rakyat Malaysia pun pergi percaya dengan benda tu. Dan dalam keadaan kita rasa September 11 dah teruk, takkan lebih teruk daripada tu, pum, tiba ISIS, Daesh dan macam-macam benda. So things are getting worse and worse from day to day. But unless we change, we have to be the transformation generation. Kita lah yang patut jadi generasi perubah. If we don't change, the thing will continue to drop. So as Muslims, we have to change. As Muslims, what we need to do is to come back to Quran and the Sunnah. As Muslims, we have to practice Islam, not blind following. We have to practice Islam with understanding. Sebagai Muslim, tidak boleh lagi kita nak amal Islam cara ikutan semata-mata. Kita tak boleh nak ikut Islam cara membuta tuli. Kita tak boleh nak amal Islam cara turun-temurun. Kita kena amal Islam dengan pemahaman. Kita kena faham Islam tu apa. Kita kena kembali kepada ajaran Islam with understanding. Hanya kerana mak bapak kita buat begitu, hanya kerana datuk nenek kita buat begitu, belum tentu benda itu betul. Surah Baqarah surah nombor 2 ayat nombor 170. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang bermaksud, apabila kamu menyeru mereka ke jalan Allah Subhanahu wa taala, nescaya mereka kata, cukuplah apa yang kami dapati daripada nenek moyang kami, walhal nenek moyang mereka tidak dapat petunjuk daripada Allah. Islam bukan agama kita ikut turun temurun. Tapi orang akan mengadu, habis tu takkanlah nenek moyang kita semua salah, takkanlah mereka semua salah, takkanlah orang lain semua salah. Jawapan pada itu adalah surah An'am surah nombor 6 ayat nombor 116. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang bermaksud, sekiranya kamu mengikuti kebanyakan manusia atas muka bumi ini, nescaya mereka akan menyesatkan kamu. So Islam bukan agama ikut majority ataupun minority. Islam ialah agama ikut yang mana hak, tinggalkan yang mana batil. Setuju? Soalan, macam mana kita nak tahu yang mana hak, yang mana batil? Kita tak boleh amal Islam ikut-ikutan. Kita kena amal Islam dengan pemahaman. Kita kena belajar, kita kena mengkaji. Bukan hanya mengaji Al-Quran, tetapi juga mengkaji Al-Quran.
Mengaji Al-Quran dengan tajwid, insya-Allah bagus, dapat pahala. Saya tak kata tak bagus ya, mengaji Quran dengan tajwid sangat bagus. Tetapi kalau kita tak faham apa yang kita baca, macam mana kita nak beramal dengan Al-Quran? Do you agree? You agree? So it's very important we read the Quran with understanding. Bukan sekadar kita baca Quran, kalau kita pandai bahasa Arab itu terbaik. Tapi kalau kita tak pandai bahasa Arab pun, at least ada terjemahan, ada kitab-kitab tafsir, rujuk kepada guru, rujuk kepada ustaz, mendapat penerangan yang betul tentang Al-Quran. Kita kena kembali kepada Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Nabi boleh mengubah bangsa Arab daripada menjadi pemabuk kepada peneraju dunia, daripada yang sering bergaduh, berbunuh-bunuhan antara satu sama lain, kepada pemimpin dunia? Why? Quran dan sunnah. Bila Nabi dah wafat, para sahabat boleh continue. Why? Mereka diberikan Quran dan sunnah. Tabi'in, kenapa boleh continue? Quran dan sunnah. Lebih kurang 800 tahun, 1000 tahun Islam memerintah dunia. Sebab apa? Kita kembali pada Al-Quran dan sunnah. Tapi hari ini kenapa kita semakin mundur? Kita semakin jauh daripada Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu beramal Islam dengan pemahaman sangat-sangat penting. Would you agree? Dan kerja siapa ya buat benda semua ni? Bukan jabatan agama ke? Bukan kerja ustaz, ustazah ke? Bukan kerja imam ke? Kerja semua orang, termasuk saya. Termasuk saya. Brothers and sisters, Islam ni memang best gila. Saya telah memeluk Islam lebih kurang 23 tahun yang lepas. Sebelum saya masuk Islam, saya sendiri ada beberapa salah tanggapan terhadap Islam. I had misconceptions about Islam. Dan bila saya masuk Islam, saya masuk Islam, saya yakin Islam agama benar. Are we good? Saya yakin Islam agama benar. My first turning point Islam agama benar ialah the concept of God in Islam yang terdapat dalam suratul Ikhlas. Sebab sebelum tu saya tak pasti Tuhan wujud atau tak wujud. Sebelum saya masuk Islam, konsep Tuhan yang ada, yang saya tahu dalam agama-agama dan sebagainya, banyak yang tak masuk akal. Sehingga kan saya tak pasti Tuhan wujud atau tidak. Setiap kali kalau saya sembahyang, saya akan sembahyang begini: Tuhan, saya tak tahu awak ni ada atau tak ada. Kalau awak ada, awak jagalah saya. Kalau awak tak ada, tak wujud, tak ada apa-apa nak cerita. Itulah doa saya. The first time I know about God from the Quran is 23 years ago. Suratul Ikhlas, surah nombor 112 ayat 1 hingga 4. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Is God love in Islam? Yes or no? No. For me, no. For me, God is not love in Islam. God is Maha love. Beza tak Maha love dengan love? God is all loving. God is most loving. Syakirit can be love, but Allah is Maha love. Clear kan? Are we good? Okay. Ayat pertama, Qul huwallahu ahad. Say God is one and only. Katakan Allah tu tunggal, satu. Tapi satu dalam bahasa Arab adalah wahid. Dalam Quran sebut ahad. Ahad artinya satu saja. Okey? Sebab kalau kita sebut satu, dua, tiga, empat. Selepas satu ialah dua. Tapi bila sebut ahad, selepas satu tak ada dua. Dia satu sahaja. Dan saya berfikir masa tu, first time dapat terjemahan ni, saya berfikir betul juga ni. Betul lah, Tuhan mesti satu. Hati saya dah tahu dah, yes, Tuhan mesti satu. Cuba kita fikir, kalau Tuhan lebih dari satu, apa akan berlaku? Dia bergaduh. Satu Tuhan kata nak bagi kangga hujan, Tuhan satu lagi kata jangan. One center ada program. So Tuhan dengan Tuhan bergaduh.
Macam mana mereka selesaikan masalah? Dia buat cara Malaysia, dia pun ozom, one two jus, one two jus. Tapi kalau Tuhan lebih dari 2 tak boleh ozom kan? So buat macam mana? La talilat tamplung. So kalau Tuhan lebih dari 1, something is wrong. Ayat nombor 2, Allahu Samad. Antara makna bagi Allahu Samad, Allah tak ada mula, Allah tak ada akhir. Antara makna bagi Samad adalah Tuhan tidak bergantung pada apa-apa. Tuhan tak perlu makan, tak perlu minum, tak perlu tidur, tak perlu rehat. Tapi seluruh makhluk bergantung kepada Allah. Kita bincang sekejap. Kalau Tuhan ada mula bagi Tuhan, akan timbul soalan siapa cipta Allah. Dalam Islam, siapa cipta Allah tak timbul. Sebab apa? Tuhan tak ada mula. Because God is not subject to time and space. In fact, He is the creator of time and space. So who created God does not apply. Dan Tuhan pun tak ada akhir. Kalau Tuhan ada akhir, contoh Tuhan mati, siapa yang menguruskan dunia ini? Tuhan tak perlu makan, tak perlu minum. Kita manusia, kita makan, kita minum, betul? Dah makan, dah minum, lama-lama kena pergi toilet. Kalau Tuhan makan dan minum, artinya apa? Tuhan yang sama kena pergi toilet. Sesuai ke sifat Tuhan yang maha suci masuk tandas? Sesuai ke? Tak sesuai. Kalau siapa-siapa yang makan, itu tak boleh jadi Tuhan. Ayat nombor 3, lam yalid wa lam yulad. Tuhan tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Maksudnya apa? Tuhan tak ada anak-anak, tak ada mak, tak ada bapa. Kalau Tuhan ada anak-anak, apa yang berlaku? Anak-anak ni akan jadi baby gods. Bila besar jadi gods. Lepas tu bergaduh satu sama lain. Macam dalam cerita Avengers, Thor dengan Loki. Kalau Tuhan ada mak bapak, masalah lebih besar. Sebab mak bapak lebih besar daripada anak. Kalau Tuhan ada mak bapak, tidak ada benda lebih besar daripada Tuhan. Contohnya Tuhan ada mak bapak, lepas tu mak dia panggil, mari sini Tuhan. Lepas Tuhan berkata, ya mama, something is wrong. Ayat nombor 4, walam yakul lahu kufuwan.
tahun lepas. Tak boleh, dia outdated. Tapi Quran 1400 tahun sampai hari ini tak ada satu benda pun kita kata ini tak relevan. Soalan, mungkinkah Nabi Muhammad sendiri yang mengarang Al-Quran? Tak mungkin. Kalau kita kumpulkan semua manusia zaman tu, mungkinkah mereka yang mengarang Al-Quran di zaman tu? Tak mungkin. Maka kesimpulannya ialah mustahil Al-Quran dari manusia. Mustahil. Kalau Al-Quran bukan dari manusia, dari siapa? Dari Allah. Abi good? Maksud saya boleh cerita banyak lagi, tapi saya rasa cukuplah setakat ini. Islam best ke tak best? Bukan best, best gila. Islam best gila. Syukur tak kita Islam hari ini? Iyalah tu. Kalau betul kita syukur kita Islam, apa kita kena buat? Share Islam with everyone. Ikut kemampuan kita masing-masing, sesuai dengan hadis Nabi dalam Sahih Bukhari jilid nombor 4 bab 56, hadis bernombor 667. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam balighu ani walau ayat. Nabi kata, sampaikanlah walaupun satu ayat. Tahu satu ayat kita sampaikan. Hari ini berapa ayat kita tahu? Banyak kan? Fatihah pun dah 7 ayat, syahadah pun dah 2 ayat. Kita tahu satu ayat pun kita pergi sampai. Ikut kemampuan kita masing-masing. Adakah semua orang kena jadi speaker? Ya ke? Tak. Kalau semua jadi speaker, siapa nak jadi audience? Betul tak? Ada yang jadi speaker, okey? Ada yang jadi mikrofon. Betul? Macam-macam lah benda yang diperlukan. Setuju? Okey. Kita dalam Islam ni, brothers and sisters, nak berdakwah ni ada banyak pendekatan. Dakwah bil lisan satu daripadanya. Tapi yang sangat penting dakwah bil hal. Bukan dakwah buat hal. Dakwah bil hal dengan akhlak. Tunjukkan akhlak Islam. Boleh faham ke? Okey. Kita juga boleh dakwah bil katabah, penulisan. Hari ini dakwah penulisan sangat senang. Kita tak payah nak buat buku-buku. Tak perlu nak buat novel. Kan ada social media? Ada Facebook tak? Ada WhatsApp? Ada IG? Ada Twitter? Telegram? Dan sebagainya. Dan sewaktu dengannya. Okey? Banyak benda kita boleh sebarkan tentang Islam. Saya lihat bila saya bercakap, ada antara anda main handphone. Saya cakap ni masih lagi main handphone. Tetapi saya bersangka baik. Anda dapat poin-poin yang penting, tak sabar-sabar nak share dalam grup WhatsApp. Tak sabar-sabar nak masukkan poin dalam Facebook. Sebab kalau kita lihat di sini, berapa ramai yang hadir hari ini? Daripada yang saya dapat kira hari ini, yang hadir adalah kurang daripada 700 orang. Betul tak? Betul ke tak betul? Saya berbohong ke? Saya tak bohong kan? Yang hadir yang saya dapat kira adalah kurang dari 700 orang. Tapi boleh jadi anda post dalam Facebook ataupun WhatsApp dan benda tu viral dan memberikan manfaat kepada ribuan atau ratusan ribu orang. Maka teruskanlah main handphone. Tapi Allah tahu apa yang anda buat. Hari ini dalam sejarah penceramah kata apa? Teruskan main handphone. Clear ke? Are we good? Okey. Setakat ini saja. Nak sambung sesi soal jawab ke? Okey, kita sambung sesi soal jawab. Okey. Tetapi dalam sesi soal jawab ini, saya tanya soalan, anda yang jawab. Tahu kenapa? Ceramah saya, suka hati saya dah nak buat macam mana. Tak nak? Okey, begini, kita botol ansur. Saya akan pilih anda secara rambang. Saya pilih cara rambang. Siapa-siapa yang terpilih, anda bagi jawapan dan saya cuba teka soalan dia. Tak nak? Anda tanya soalan, saya jawab. Macam tu. Okey, tetapi dengan satu syarat. Anda hanya boleh tanya soalan yang senang-senang saja
supaya saya dapat jawab semua soalan dan nampak cerdik sikit? Tidak. Bro-bro dan sis, tanya apa saja. Ask whatever you want. Mungkin ada soalan yang bermain dalam fikiran anda dah lama tetapi tak dapat jawapan, sampai mengganggu fikiran. Tanya saja. Mungkin ada soalan yang orang pernah tanya, tak tahu nak jawab, macam mana? Feel free. Whatever questions you have, just ask. Kalau saya tahu jawapan, saya bagi jawapan. Kalau tak tahu, saya kata tak tahu. Dan siapa yang ada jawapan boleh share dengan kita. Clear? Okey, saya just nak anggarkan masa yang diperlukan. Berapa ramai yang nak bertanya soalan? Okey, ada satu di belakang. Siapa lagi nak bertanya? Sebab kalau tak angkat tangan, saya tak bagi keutamaan ya. Orang Malaysia ni dia macam enjin diesel. Tahu tak enjin diesel tu macam mana? Dia nak start tu lambat, tapi bila dah start susah berhenti. Okey, siapa yang nak bertanya soalan? Yang angkat tangan tu saya bagi. Okey, dua. Okey, adik ni pun nak tanya soalan. Okey, boleh. Siapa lagi nak tanya soalan? Ada lagi? Jangan malu, jangan malu. Kalau ada apa-apa soalan mengganggu anda, just ask. Feel free. Okey? Ada lagi? Double sisters ada? Okey. Okey, tak apa. Okey. So, brother dah siap, dah sedia? Okey, bro dekat belakang tanya dulu. Ya Allah tidak pernah, dia tidak pernah. Saya tahu mana Allah bersemayam di atas arasy Tuhan. Okey, dia begini. Sekarang ni banyak perkara yang disebut dalam Al-Quran adalah untuk tujuan pemahaman kita manusia. Boleh faham ya? So Allah sendiri adalah tidak bertempat. Okey? Sebab Allah yang mencipta ruang, Allah yang mencipta masa. Clear ke? Dan Allah lah yang mencipta jirim, matter. Bererti sebelum masa wujud, sebelum jirim wujud, sebelum ruang wujud, Allah wujud ke tak wujud? Allah dah wujud. Berarti Allah bukan sebahagian daripada jirim, masa ataupun tempat. Clear? Ruang. Are we good? So Allah is not subject to time, space and matter. Are we good? Now when Allah says something in the Quran, it's for us to understand, untuk kita memahami. Saya bagi contoh yang mudah saja. Dalam Al-Quran ada sebut tak di syurga nanti ada sungai-sungai yang mengalir? Ada? Ada. Dalam Al-Quran ada tak sebut di syurga nanti ada buah-buah? Ada kan? Okey. Tetapi hadis Nabi ajar, di syurga nanti telinga tak pernah dengar, mata tak pernah lihat. So kalau Allah describe satu benda, kita tak boleh nak imagine, kita tak faham, kita tak motivated. So Allah kena gunakan bahasa untuk kita faham. Are we good? Settle? So bila dalam Quran sebut sesuatu perkara, itulah dia seperti mana yang Allah maksudkan. Settle? Tapi Allah tidak bertempat macam makhluk. No. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Settle ya? Okay. Okay. Sis, are you ready? Okay, bro tanya dulu. Ya. Yes. Dulu saya duduk di Kelantan. Oh, saya ingat atas kerusi tadi. Okey, tak apa. Silakan. silakan tuan. Di Kelantan, okey. Okey. Jadi saya dulu depa hormatlah Okey. masing-masing masa depa bagi di pagi saya. Yes. Masa saya sudah bagi imam. Jadi lalu tengok saya tu bagi contoh teladan tolong apa. Besar lah dia duduk di taman tu. Jadi baik. Jadi semua depa buat agama masing-masing. Masa itu tu Dia buat sembahyang lah. Okey. Macam-macam. Okey. Belum saya dapat dia tahu ilmu ada dalam rumah dia tu. Itu tu. Okey. Tapi dia ada dia itu dia tengok kita ni baik betul apa yang dia nak kita tahu lah agama Islam ni. Jadi saya pun cara tak langsung lah.
Alhamdulillah. Jiran-jiran yang hormati agama masing-masing, tapi kita tak cabar agama mereka. Betul. Saya tunjuk teladan yang baik lah. Bagus, terima kasih. Itu satu perkongsian ya. Okey. Dia macam ni, bila kita nak berdakwah dengan orang, jangan kita berdakwah, kita berdebat. Sebab kalau kita berdebat, orang akan semakin jauh. Sebab dalam debat masing-masing nak menang. Dalam Islam kita bukan cari kemenangan, kita nak cari kebenaran. Boleh? Cuma saya bagi ringkas lah. Contohnya macam orang Hindu ke, macam orang Cina atau Christian ke, kalau kita tahu tentang agama dia sedikit sebanyak, itu boleh membantu kita berdakwah. Contoh kita cari persamaan. Kenapa cari persamaan? Surah Ali Imran, surah 3 ayat nombor 64. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatis sawa'im bainana wa bainakum alla na'budu illallah." Yang bermaksud, katakanlah kepada ahli kitab, marilah kepada kalimat-kalimat yang bersamaan antara kami dan kamu. So dalam dakwah jangan fokus perbezaan, fokus pada persamaan. Persamaan yang macam mana kita nak cari? Allah na'budu illallah. Tidak ada yang layak disembah melainkan Allah. Okey, so kalau kita buat perbandingan agama, saya bagi contoh sikit ya. Kalau dia macam orang Hindu, orang Hindu ni dia ada kitab suci dia sendiri, dan kitab suci mereka ni banyak. Yang paling suci bagi mereka, yang paling utama tu Veda. Veda ni ada 4 jenis: Rig Veda, Yajur Veda, Samveda, Atharva Veda. Dia ada kitab Upanishad, Purana, Mahabharata, Ramayana, Bhagavad Gita, Srimad Bhagavatam, Tirumural, banyak kitab-kitab dia. Kalau tak sempat tulis pun tak apa, kita dengar aja dulu. Ini kita ambil contoh ya. Dalam Chandogya Upanishad, kanto nombor 6, shloka nombor 2, mantra nombor 1 berbunyi Ekam Evat Vityam. Itu bahasa Sanskrit. Artinya apa? Tuhan itu satu, tidak ada yang nombor 2. Satu tanpa 2. Serupa tak dengan Kul Huwallahu Ahad? See the point? Ataupun Svetasvatara Upanishad, shloka nombor 6, mantra nombor 9 berbunyi Na Casakati Janita Na Chadipa. Siapa boleh ulang? Dengan tajwidnya sekali. Maksudnya ialah Tuhan tak ada ibu bapa atau apa-apa kuasa lebih besar darinya. Serupa tak makna dengan Lam Yalid wa Lam Yulad? Nampak persamaan? So ini yang saya akan bagi tahu. Clear ke? Dalam kitab dia ada sebut ni, Islam ada sebut. So kadang-kadang dia pun tak tahu benda tu. Ataupun kalau kita ambil Yajur Veda, bab 32 ayat 3 menyebut Natasya Pratima Asti, Tuhan tak ada rupa. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Ataupun saya bagi satu lagi, doa yang cukup cantik dalam kitab Hindu daripada kitab Brahma Sutra of Hinduism yang berbunyi Ekam Braham Dwitiya Nasti Nina Nasti Kinchan Bhagwan Eki Hai Dusra Nahi Hai Nahi Jara Binahi, yang bermaksud Tuhan itu satu, tidak ada Tuhan yang lain, tidak sama sekali, tak ada. Kalau dalam bahasa Arab bunyinya macam mana? La ilaha illallah dalam kitab Hindu. Muhammadur Rasulullah pun ada sebagai Narashangsha, Antim Rishi, Kalki Avatar. Are we good? So kita tengok siapa dekat depan kita, dan kita jadi persamaan. So even agama-agama lain pun serupa juga, dan kita nak bawa mereka menyembah Allah Subhanahu wa taala. So saya harap itu dapatlah menambah lagi ya. Okey, alhamdulillah. Okey, sis, are you ready? Okey, silakan. Okey. Okey, sebentar ya. Saya ada seorang rakan yang baru je peluk Islam. Dia dulu Hindu, lelaki. Saya nak tanya, apa nasihat Abrosyah untuk orang yang baru peluk Islam? Apa yang kita boleh macam bacaan ke apa yang kita boleh bagi untuk dia? Dia masuk Islam untuk berkahwin lah dengan melegal. Oh, dia masuk Islam nak kahwin ke? Astaghfirullahalazim. Okey, bila seseorang tu masuk Islam nak kahwin, salah ke? Tak salah. Ini adalah qada dan qadar daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab pintu hidayah ada banyak. Clear ke? Ada orang masuk Islam melalui perkahwinan. Ada yang masuk Islam tu mungkin kerana pergaulan. Ada yang masuk Islam tu mungkin dia mengkaji. Ada yang masuk Islam sebab ada orang yang berdakwah pada dia. So pintu hidayah ada banyak.
So kalau seseorang tu nak masuk Islam melalui perkahwinan, tak salah. Ini qada dan qadar dari Allah SWT. Yang salah ialah sudah masuk Islam, tak mau belajar, tak mau beramal dengan Islam. Poin pertama. Poin kedua, orang yang baru masuk Islam banyak cabaran. Bagi orang yang masuk Islam, kebiasaan majoriti cabaran mereka ni sebelum masuk Islam ada cabaran, semasa nak masuk Islam. Apa maksud semasa? Masuk atau tidak? Masuk atau tidak? Masuk atau tidak? Okey, betul ke keputusan aku? Nak ucap syahadah, belum ucap syahadah tapi nak ucap syahadah. Masa tu cabaran-cabaran besar akan datang. Dah ucap syahadah, dah masuk Islam pun ada cabaran. Antara cabaran yang paling utama bagi mualaf peringkat awal ialah datang dari keluarga sendiri. Dan ramai daripada mereka bila masuk Islam, mereka sembunyikan daripada keluarga sebab keluarga tak boleh nak terima. Bukan mereka dah sembunyikan, sebab mereka dapat macam-macam ancaman. Kadang-kadang mereka dapat ancaman nyawa, ancaman fizikal. Kadang-kadang keluarga dia main psycho. Mak bapak ugut akan bunuh diri kalau dia masuk Islam. So macam-macam perkara yang berlaku. So dalam bab ini, kalau mereka terpaksa sembunyikan mereka Islam, mereka sembunyikan. Tapi kalau mereka ada kekuatan, mereka boleh bagi tahu, itu lebih baik lagi. Tapi keputusan saya akan serah pada mereka, sebab mereka lebih kenal keluarga mereka lebih baik. Poin pertama. Poin kedua, kita bagi tahu dia, bila dia sudah masuk Islam, dia wajib menjaga mak bapak dia, walaupun mak bapak dia bukan Islam. Dia kena balik rumah, dia kena jaga mak bapak dia. Clear ke? Are we good? Settle? Okay, kita ambil contoh. Especially kita ambil orang India dulu. Orang India, dia hubungan keluarga sangat-sangat rapat, sangat kuat hubungan keluarga. So bila dia dah masuk Islam, pastikan hubungan keluarga tadi menjadi semakin kuat. So bila kita nak berdakwah dengan dia, kalau kita kenal keluarga dia, kita tackle keluarga dia sekali, dan kita suruh dia sentiasa baik pada keluarga. Kalau dulu dia anak yang jahat, sekarang dah masuk Islam, dia jadi anak yang baik. Kalau dia dulu anak yang baik, masuk Islam, bukan jadi jahat, jadi lebih baik lagi. Clear? Dia jadi abang yang lebih baik, kakak yang lebih baik. Are we good? Okay, so kita ajar. Sekarang ni dia dah masuk Islam, boleh tak dia makan sama-sama dengan keluarga dia? Boleh, asalkan makanan itu halal, tak ada masalah. Boleh. Tapi kalau mak dia masak, boleh tak dia makan? Boleh, asalkan makanan halal. Dan kalau mak dia masak, kalau boleh tambah-tambah makan. Sebagai ibu, kalau masakan dia anak tu makan, dia akan rasa lebih happy. Dia dah masuk Islam. Okey? Contoh, dalam Islam kita kena menutup aurat, termasuk tutup kepala, betul tak? Soalannya saya nak tanya, orang yang masuk Islam, wajib tak ditutup kepala dia? Wajib ke tak wajib? Tak wajib sebenarnya. Termasuk waktu solat pun tak wajib bagi lelaki. Bagi lelaki. Okey, sekarang saya tanya soalan lebih spesifik. Kalau wanita Islam yang sudah akil balik, wajib ke tak wajib ditutup kepala? Tak wajib. Betul, saya cakap terus terang, tak wajib. Bila dia berada di rumah bersama dengan keluarga. Hanya bila dia keluar khalayak ramai, baru aja ditutup. Jawapan saya betul ke salah? Betul. Tapi kedengaran macam senang. Kalau kita ni, masuk Islam wajib tutup kepala, orang dah jadi takut. Okey, cerita pasal hukum sikit boleh ke? Dalam keadaan biasa, bukan darurat, clear ke? Dalam keadaan biasa. Nak cerita pasal syariat ya? Boleh? Dalam keadaan biasa, makanan pun memang ada banyak. Babi boleh makan ke tidak? Boleh sebenarnya. Seriously boleh. Babi ada mulut, babi boleh makan. Kan? Orang Islam yang dilarang makan babi. Takkan babi tu nak puasa je? Faham ke tak faham? Jangan besok pergi cerita Astaghfirullahaladzim, Brother Syah kata boleh makan babi. Tak, saya tak kata boleh makan babi. Saya kata apa? Babi boleh makan tak? So jawapannya babi boleh makan. Kenapa?
Tanpa babi ada mulut. Pandai pun. Okay, are we good? Okay, kalau macam orang Cina biasanya, dia banyak cabaran dia. Kalau orang Cina tu dah masuk Islam, dia boleh tak cakap bahasa Cina? Boleh, tak ada masalah. Kalau orang Cina, dia boleh makan chopstick ke tak boleh? Tak boleh. Tak boleh, nanti tercekik. Dia boleh makan guna chopstick. Kau orang tolong jangan bawa ajaran sesat, boleh tak? Clear? Okey, dia macam ni. Dalam kita nak berceramah atau berdakwah ni, kita jangan serius. Kita buat santai-santai. Boleh ya? Okey. So are we good? So cabaran mereka ni memang banyak. So bila kita berada bersama dengan dia, kita kena banyak memahami, kena banyak dengar. Kadang-kadang dia akan luahkan masalah. Ada masalah kita boleh settle, kita settle. Kadang-kadang dia nak masalah kewangan, kita pun tak ada duit. So macam mana kita buat? Bila dia call kita, jangan jawab. Ya ke? Tak, bukan macam tu. Kalau dia ada masalah kewangan dan kita hubungkan mereka dengan pusat zakat sebagai contoh, Baitul Mal, kita bantu. Kadang-kadang dia nak pergi sendiri, dia tak tahu. So kita yang uruskan untuk dia dan sebagainya. Ataupun kadang-kadang dia ada masalah, kita tak boleh nak settle masalah dia, tapi kita dengar. Dia luahkan, dia dah luah. Lama-lama dia akan rasa lega, dia rasa tenang. So dia ada kekuatan balik. So orang yang baru masuk Islam ni, dia sangat-sangat memerlukan sokongan. So body is very important. Adalah body, that means orang tu rapat dengan dia. Ini cara ringkas saja. Okey, siapa lagi nak bertanya tadi? Ya, silakan. Okey. Seorang isteri, dia bila keluar dekat rumah tak minta izin suami. Isteri tu akan datang, kalau macam isteri tu dia tak berpaling itu, dosa si isteri akan ditanggung suami. Okey, soalan yang ditanya, adakah dalam agama Islam kita mewarisi dosa orang lain? Contohnya, kalau isteri keluar rumah tak menutup aurat, adakah suami akan menanggung dosa tadi? Ataupun kalau anak buat dosa, adakah ibu bapa tanggung dosa anak-anak? Jawapan, okey, dalam surah Isra, surah 17 ayat nombor 15, surah An-Nisa, surah nombor 4 ayat nombor 111, ataupun kalau kita ambil surah Az-Zumar, surah nombor 39 ayat nombor 7. Kita tidak mewarisi dosa orang lain, kita tidak menanggung dosa orang lain. Siapa yang buat baik adalah untuk diri dia sendiri, siapa yang buat kejahatan dia tanggung sendiri. So dalam agama Islam kita tidak menanggung dosa orang lain. Dalam agama Islam kita tak ada dosa warisan yang kita warisi daripada Nabi Adam AS, tak ada. Memang betul Nabi Adam dengan Hawa telah makan buah larangan, betul, mereka berdosa, tetapi mereka telah minta ampun dengan Allah SWT dan Allah telah ampunkan dosa mereka. Ini sudah pun disebut dalam Al-Quran, dalam surah Al-A'raf, surah nombor 7 ayat nombor 20 dan 21, dan juga dalam surah Toha, surah nombor 20 ayat 121 dan ayat 122. Dan dalam agama Islam Nabi kata apa? Setiap anak Adam lahir dalam keadaan fitrah Islam, bersih, putih. Bila kita lahir, kita tak mewarisi dosa orang lain. Maka soalan yang ditanya sekarang ni, kalau seorang suami dan isteri dia keluar rumah tak menutup aurat, adakah dia menanggung dosa isteri? Dan kalau anak-anak ni melakukan dosa, adakah ibu bapa yang menanggung dosa anak-anak? Jawapannya tidak. Kita tak tanggung dosa orang lain. Tetapi suami ada tanggungjawab untuk mendidik isteri. Kalau dia tak didik isteri, dia tanggung beban dosa tidak mendidik isteri. Sebagai ibu bapa, kita ada tanggungjawab mendidik anak-anak. Kalau kita tak melaksanakan tanggungjawab tadi, mendidik anak-anak, so kita bertanggungjawab atas perbuatan itu. Are we good? Contoh,
Tahu tak, kenal tak Nabi Nuh? Kenal Nabi Nuh? Kenal? Anak dia tak beriman kan? So adakah Nabi Nuh menanggung dosa anak? No. Nabi Lut AS, isteri dia tak beriman kan? Adakah Nabi Lut menanggung dosa isteri? The answer is no. So kita masing-masing tanggung perbuatan diri sendiri. So suami akan tanggung kalau dia tak mendidik isteri. Ibu bapa tanggung kalau tak mendidik anak-anak. Tapi kita dah buat yang terbaik, masih lagi mereka lakukan, masing-masing tanggung sendiri. Does it answer your question? Kalau dari segi kebaikan sama. Okey, kalau kebaikan pun serupa. Kebaikan pun serupa. Tapi sekarang ni kalau anak ni baik dan sebagainya, okey, adalah kerana ibu bapa yang mengasuh dan sebagainya. Sekarang bila kita cerita kebaikan, brothers, okey, dia lain pula. Kalau dosa kita tak tanggung kan, tapi kebaikan berbeza. Kalau kita mengajar kebaikan pada seseorang dan dia melakukan kebaikan itu, okey, dia dapat pahala, kita pun dapat pahala sama banyak dengan dia. Dan lepas tu dia ajak orang lain, orang tu melakukan kebaikan, orang itu dapat pahala dan dia pun dapat pahala sama banyak, dan kita pun dapat sama banyak dengan orang yang melakukan. Tapi dalam dosa pun begitu juga. Kalau kita yang mengajak orang buat benda dosa, dia buat benda dosa, dia pun dapat dosa, kita pun dapat dosa. Tapi kita dapat dosa bukan kerana warisan, sebab kita yang ajar dia. Settle? So kita bertanggungjawab atas perbuatan kita masing-masing. Kita tidak menanggung dosa orang lain. Tapi kalau kebaikan, macam anak kita contohnya, bila kita mati, okey, semua amalan kita terputus kecuali 3 perkara. Apakah 3 perkara? Ilmu yang bermanfaat. Yang kedua, amal jariah. Yang ketiga, anak soleh-solehah mendoakan ibu bapa. Tapi anak soleh-solehah mendoakan ibu bapa pun ada kaitan dalam kita melahirkan, mendidik, membesarkan. So dia ada juga hubung kait dekat situ, insya-Allah. Alright? Okey. Siapa lagi nak tanya soalan tadi? Dah beda? Tadi dah habis kan? Belum lagi. Silakan. Dia baru kata Islamkan dan Muslim, kita kena cari persoalan. Kita dapat semangat tu. Lepas tu macam mana nak terus? Okey, dia begini. Bila kita kata berdakwah, bukan bererti kita convert orang masuk Islam. Kita tak boleh convert orang lain masuk Islam. Surah Al-Baqarah surah nombor 2 ayat 272. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang bermaksud, bukan kamu bertanggungjawab untuk beri hidayah. Allah yang beri hidayah pada siapa-siapa yang dihendakinya. So tugas kita berdakwah apa? Menyampaikan maklumat. Menyampaikan maklumat, menyampaikan maklumat. Tapi kalau kita tengok body language dia dah ready dan sebagainya, kita boleh tanya dia, are you ready to be a Muslim? Do you have any more questions before you become a Muslim? Clear ke? Kadang-kadang dia kata, no, I'm not ready yet, I'm thinking about it. Okay, no worries, you think about it. Okay, saya dah berdakwah ni lebih kurang 20 tahun. You all nak tahu tak berapa orang saya dah Islamkan? Nak tahu tak? Daripada mula sampai sekarang ya, termasuk tahun ini sekali, termasuk yang overseas ya. Kosong. Seorang pun tak ada. Yang mengislamkan mereka siapa? Allah. Bukan saya yang islamkan mereka. Sekarang orang katanya soalan, okey Brother Shah, melalui usaha Brother Shah berapa ramai yang masuk Islam? Saya tak tahu. Dan saya tak berani mengaku. Boleh jadi mereka masuk Islam bukan usaha saya, usaha orang lain. Yang saya syahadat dah ramai saya syahadakan. Clear ke? Ramai yang kita syahadakan. Tetapi saya tak nak mengaku itu usaha saya. Kadang-kadang kita dah usaha tapi dia masuk Islam kemudian. Saya bagi satu contoh. Ada seorang perempuan, dia datang jumpa saya dekat NGO saya lah, datang jumpa, dia kata, Brother Shah, do you remember me?
Lepas tu perempuan pula tu, do you remember me? Saya tengok dia, saya kata, I'm so sorry, I don't remember you. Actually, I was the audience when you were speaking on the stage. I was the audience in satu universiti lah. Dia audience waktu tu. Manalah aku tahu, hari-hari aku bercakap. Takkanlah aku hafal audience yang ada kan. Okey, dia kata dia adalah orang Hindu, asal daripada India, tetapi menetap di Afrika, tapi datang ke Malaysia untuk sambung belajar, dan dia tak tahu apa-apa pasal Islam, dia kata. So first time tu dia dengar talk saya interfaith, dialog antara agama, dia tertarik dengan penyampaian. Kali kedua tu dia dah macam minat dengan Islam. Kali ketiga saya datang sana, dia sudah pun Islam. Kalau dia tak bagi tahu saya tahu ke dia masuk Islam kerana tu? Saya pun tak tahu. So kerja kita bukan nak kira berapa orang yang masuk Islam. Kerja kita apa? Buat kerja. So target kita bukan hasil, target kita adalah usaha. Okay, our KPI should be the effort, not the result, because the result depends on God. Ada nabi-nabi berdakwah beratus-ratus tahun, tetapi tak ramai pun yang masuk Islam. Setuju? So kita tak boleh kata dia failure, sebab hidayah dari Allah SWT. So bila brother tanya soalan seperti itu, pada saya adalah begini, bila kita nak close satu apa-apa, do your best, you will know, tetapi jangan push. Our job is not to convince, our job is to convey, menyampaikan. Dan hidayah dari Allah SWT, but do whatever we can to facilitate. Are we good? Clear? Okay. Ada lagi yang angkat tangan tadi? Wah, tadi tak nak. Okay. Kerana tadi tak angkat tangan kan? Okay. Saya terpaksa minta maaf. Okay. Kepada semua, sebab saya tak terima soalan daripada anda. Soalan dia kan tadi habis dah. Okey, kalau tadi Bro Syah banyak sebut tentang persamaan kan, kena cari persamaan untuk berdakwah kepada non-Muslim ni. Jadi kalau kita berdepan dengan non-Muslim, antaranya kita kena tunjuk bilhal lah yang boleh bagi contoh. Tapi kalau kata orang tu kita hanya ada peluang jumpa dia sekali tu ya, contoh macam street dakwah. Okey, antara soalan yang bukan soalan, dia macam statement lah. Bila kita sebut tentang nak share tentang Islam, jadi dia akan cakap semua agama sama, semua agama ajar buat baik, agama you ajar buat baik, agama I pun buat baik. Jadi tak perlu kita gaduh-gaduh, tak perlu macam ni. Jadi macam mana kita nak ni dia balik, sebab kalau kita nak bagi dalil macam tak terima juga kan. Macam mana teknik yang Bro Syah boleh share? Terima kasih. Okey, saya akan share teknik yang kami gunakan. Tetapi itu bukan bererti teknik kami saja yang betul dan teknik orang lain tak betul. Bukan bererti begitu. Sebab masing-masing akan ada pendekatan-pendekatan tersendiri, sebab kita masing-masing ada pengalaman-pengalaman kita sendiri. Are we good? So saya akan share pengalaman yang kita guna, dan even kita telah jenamakan street dakwah kami ni sebagai UFO, Unity Friendly Outreach. Okay, UFO ada di Malaysia. Okay. So apa yang kita buat dalam street dakwah kami ataupun UFO tadi, kami ada goodie bag. Dan bag kami cantik sebab logo Unity tu macam love. Lepas tu dia tulis Unity. So bila tulis Unity, dia universal tak? Very universal. Lepas tu dalam bahasa Inggeris, kalau orang bukan Islam pun dia rasa okey je. Tapi kalau kita letak nama-nama dalam bahasa Arab, walaupun makna dia bagus, tapi bagi non-Muslim, dia tengok, oh ini Islam punya, dia pun rasa macam tu. So kita gunakan bag yang cantik, okey. Dan dalam tu kita akan masukkan cookies, kita masukkan shortbread ataupun biskut contohnya. Boleh tak masukkan coklat ke apa-apa. Sambil itu kita masukkan 1 atau 2 flyers dengan 1 buku kecil tentang Islam. That's all. Jangan terlalu banyak information.
Dan bila kita jumpa, okey, kita buat macam survey. Instead of kita nak dia dengar kita cakap, kita bagi dia bercakap. Berarti kita tanya dia, apa yang kamu faham tentang Islam? Dia cerita, dia cakap apa pun tak apa. Kalau dia kata Islam ni adalah sejenis basikal, okey, tak apa, kita tulis je basikal, jangan argue. Okey, kalau dia kata Islam ni adalah ikan yang boleh terbang, okey, ikan yang boleh terbang, jangan argue. Lepas tu kita akan tanya dia soalan, okey, apa yang kamu suka tentang Islam? Dia akan cerita, apa yang dia suka tentang Islam antara ni lah mereka ni disiplin solat 5 waktu sehari. Antara benda dia akan masuk kita tulis apa dia cakap. Yang ketiga, kita tanya dia, what you think is the purpose of life? Apa tujuan kita hidup? Ramai nama saya kata untuk happy, untuk cari rezeki, untuk enjoy. Itulah jawapan dia. Kita just tulis saja apa dia jawab. Betul. Soalan keempat ialah, apa soalan yang anda ada tentang Islam yang kalau boleh anda memang nak tahu jawapan dia. So sekarang dia bagi tahu, okey, kenapa begini, kenapa begitu, kita catat. Dan pada waktu tu kalau rasa sesuai, ada masa, suasana pun okey, kita cuba jawab kalau kita tahu jawapan. Kalau kita tak tahu nak jawab, ataupun suasana tak berapa bagus, ataupun di dalam keadaan tegang, so kita just catat je soalan dia. Kita kata, thank you very much, you have a very good questions, you have very interesting questions. How do I get in touch with you? How do I contact you? Dan dia bagi email ke, dia bagi nombor WhatsApp ke. So kita ambil. Ada orang dia bila cakap ni, dia ada banyak kemarahan, kebencian tentang Islam dalam diri dia. So bila kita kata dengan dia, dia pun macam tak berapa happy kan. Dia pun you teroris lah, you ini, you itu. So kita cakap, okay, interesting, yeah, okay. I understand what you mean. Yes. Okay. So bukan kita kata I agree with you. Jangan cakap I agree. I agree. Itu berarti dia setuju dengan apa dia cakap. No. The choice of word is important. Okay, interesting. Now I understand what you meant. Okay, that's a good point that you mentioned just now. Now I understand you better. Tapi doesn't mean I agree with you. So kita ambil semua. Tapi dia tengah emosi. Kalau dia tengah emosi dan kita cuba jawab, apa akan berlaku? Dia bersedia tak nak dengar jawapan? Tak ada. Dia akan jadi defensif. Lepas tu dia akan soalan lain. Kadang jadi semakin belok ke semakin tegang. So apa yang kami buat ialah, dalam keadaan begitu kami just cut benda tu, biar dia tanya, dia luahkan, tapi bukan itu waktu untuk kita jawab. Ingat masa Nabi mula-mula dapat wahyu, Nabi mula-mula berdakwah cara bagi jamuan, betul tak? So bila Nabi ajak saudara keluarga dia untuk datang makan-makan kan, Nabi nak berdakwah, betul? Tapi Nabi jadi tak berdakwah masa tu? Tak. Sebab suasana tak berapa sesuai. So apa Nabi buat? Nabi buat jamuan sekali lagi. Dah masa tu suasana lebih baik, Nabi sampaikan dakwah. Clear kan? So dalam kita nak berdakwah, tak kira apa pun kita buat, kita kena tahu apa kita nak cakap, berapa banyak kita nak bercakap, kadar apa kita nak cakap, yang mana kita nak dahulukan, yang mana kita nak kemudiankan. Dan yang paling penting, kita juga kena tahu bila nak diam. So dengan itu saya diam. Okay, saya sampai hujung sebab kesimpulan sikit, boleh? Okay, saya dah jawab semua soalan ke? Ada yang saya belum jawab lagi ke? Semua dah? Ada apa-apa yang saya tercicir? Tak ada? Oh, belum nak tambah Astaghfirullahaladzim. Okey, silakan. Nak tambah apa bro? Oh, soalan. Okey. Kita banyak kepada non-Muslim punya dakwah kan. Ini macam mana pula kita nak dakwah pada rakan ataupun saudara yang agak macam dia dah terkeluar sikit pada Islam. Maksudnya dia dah lama-kelamaan menjauhkan diri kan daripada Islam yang sebenar kan. Okey.
Soalannya, macam mana kita nak berdakwah dengan sesama kita Islam, especially saudara keluarga kita yang semakin jauh daripada Islam. Apa kita buat? Kita berikut dia. So kita pun sama-sama jauh. Okey, dia cara simpelnya begini. Bila kita berdakwah dengan sesama Islam pun dari segi prinsipnya serupa. Dalam berdakwah bukan convert orang, bukan convince, sebab hidayah dari Allah SWT. Tapi kita harap kita menjadi alat dalam menyampaikan mesej, dan bersabit dengan itu dia dapat hidayah, petunjuk. So apa yang kita boleh buat ialah sebarkan, tapi jangan dalam keadaan sampai dia rasa terpaksa atau kita push dia. Sebab kalau kita push dia, dia akan semakin jauh, dia tak nak. So sometimes dia belum bersedia untuk berubah, tapi kita banyak mendengar, kita baik. Tapi kita nak cakap, dia tak nak dengar, betul? Tak apa, kita baik dengan dia, kita baik dengan dia. Percayalah cakap saya, satu hari nanti bila dia rasa nak tahu pasal Islam, siapa dia akan cari? Dia akan cari kita. If there is no demand, don't supply. If there is no demand, what do? Go home and sleep. Bukan, create the demand and then you supply. So macam mana nak create the demand pun satu art. Itu pun satu seni dalam kita nak create the demand. Alright? So ini saya jawab cara simple saja, sebab benda-benda macam ni kita biasa dalam kursus tu kita boleh cerita lebih panjang lagi. Are you good everyone? Semua okey? Okay, brothers and sisters, ini adalah One Center Malaysia. Betul? So bila-bila One Center Malaysia ada buat program-program dan sebagainya, hadirlah program-program. Berikan support pada mereka. Okay? Dan juga boleh berikan support kepada mereka dengan cara kita jadi volunteers. Okey, kita suka relawan, kita bantu. Bukan saja sekadar One Center Malaysia, mana-mana NGO pun. Okey, NGO ada pelbagai. Dan masing-masing ada cara tersendiri. Tapi dalam banyak-banyak NGO mana yang paling baik sekali? Tidak lain tidak bukan NGO saya. Global Unity Network, itu yang terbaik. Yang lain tu nombor 2, nombor 3. Iya ke? Tidak. Semuanya baik. Walaupun pendekatan berbeza-beza. Okey, sebab masyarakat dekat luar pun berbeza-beza. Ada yang lebih suka approach begini, ada yang lebih suka approach yang macam tu. So masing-masing ada peranan. NGO mana yang kamu nak pilih? Yang mana kamu rasa sesuai dengan diri kamu? Yang mana kamu rasa dekat situlah kamu rasa kamu boleh buat yang terbaik? Are we good? Tetapi jangan kita salah menyalahkan antara satu sama lain. So NGO dengan NGO, boleh tak kita bersaing? Boleh. Bersaing dalam melakukan kebaikan. Tapi bukan bersaing dari segi yang negatif. We are supposed to complement one another. Help one another. We are supposed to synergize. Combine. Because satu NGO tak boleh nak buat semua benda. So kita saling memerlukan antara satu sama lain. Clear ke? Dan kami daripada Global Unity Network. Kalau short form dia Unity. Tapi ada juga yang sebut GUN. Kenapa GUN? Global Unity Network. So dia jadi GUN. Kalau dia kata GUN pun kami terima. Kalau nak panggil kami GUN pun okey. So kami adalah GUN dengan peluru-peluru kasih sayang. We are gun with the bullets of love. Boleh faham? Clear? Dan kami dekat Unity, fokus kami banyak dakwah tu non-Muslim. Kami banyak buat dialog interfaith, tapi dengan kepimpinan, dengan decision maker, dengan influencer. Macam dengan Archbishop, Ketua Padri, Ketua Sami, Sami Buddha ke, Sami Hindu ke, Taoist ke, Bahai ke, Sikhism ke. So kita buat program-program yang kita tengok ada kebaikan jangka panjang. Dan kemudian kita pun dipakai agensi-agensi agama sekali. Sebab kita nak upkan nama-nama agensi agama. Dan kalau mereka ada apa-apa salah faham antara satu sama lain, kita cuba cari jalan untuk mendamaikan mereka. This is what we do. And the second thing yang kita buat kursus. Kami, kursus-kursus yang kami ada ni adalah contohnya FBI. Biasa dengan FBI, Fundamentals and Basics of Interfaith. So FBI ni kami buat 2 hari.
Fasa yang terakhir, kami akan bawa peserta pergi kuil, pergi gereja, pergi tokong, pergi gurdwara, dialog dengan padri, dialog dengan sami, tengok macam mana mereka sembahyang. Clear? Dan bagi yang serius nak jadi pendakwa, boleh masuk CIA, Creating Interfaith Activist. Yang ni 4 hari 3 malam. Dia ada banyak modul. Kalau kita nak mengurus mu'alaf, 4 hari 3 malam. Kalau kita nak menangani kes-kes murtad, 4 hari 3 malam. Nak dakwah dengan etis, dengan agnostik, 4 hari 3 malam. Okey? Nak belajar tentang usul fiqh, maqasid al-syariah, qawaid, 4 hari 3 malam. Nak jawab soalan-soalan daripada non-Muslim, 4 hari 3 malam. So dia specialized. Dan antara projek yang kami buat sekarang ni adalah KGB, Kursus Gempak Berceramah. Ini adalah program kita melatih pelapis-pelapis yang akan jadi speaker untuk FBI dan CIA. Sebab saya akan mati, confirm saya akan mati, cuma tak tahu bila je. Kerana ada bila saya mati tu, sedikit pengalaman dan ilmu yang ada tu dikapankan bersama-sama. So adalah orang lain yang boleh proceed, boleh continue. Dan tadi saya dah sebut tentang UFO. Dan antara yang kami baru je start bulan Disember, baru je dalam 4 bulan lepas, adalah CUTE. Kita ada CUTE the Unity. Apa tu CUTE? Core Unity Team, di mana orang yang dah ikuti kursus dan dia nak bantu Unity, dia nak jadi volunteers dekat Unity. Okay, so dia boleh masuk jadi CUTE, CUTE, Core Unity Team. Habis good? Senang dah hafal dah? Oh, memang fakih. Okay, so begini brothers and sisters. Okay, setakat ini saja masa mengizinkan kita. Okay, dan doa-doakanlah supaya Allah SWT sentiasa memberikan kita keikhlasan dalam apa yang kita lakukan. Mudah-mudahan Allah SWT membimbing kita, memimpin kita dan memberi kekuatan kepada kita. So setakat ini saja. So kita ucapkan terima kasihlah kepada penganjur kita, One Center, dalam menganjurkan program ini. So remember, in future kalau ada apa-apa program, give them support. Can you do that? InsyaAllah. So setakat ini saja. Wa akhiru da'wan alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. TQVM.